الدين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Buaya yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah ya, syukur pada Allah Ta'ala. Sambung pengajian kita tafsir harfiah surah At-Takwir. Bermula ayat yang ke-23 ya. Ayat yang ke-23. Okey, saya jawab dulu salam buaya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Maimunah, Ibu Nurmala, Ibu Selamah, Ibu Cik Fatimah, Makcik Syarifah Khairijah, Ibu Zanita, Ibu Nur Baizura, Ibu Siti Jumarah, Ibu Adibah, Ibu Kasmawati, Ibu Zaibi, Ibu Nursidah, Ibu Asimah, Tuan Haji Nasir, Ibu Zabidah, Ibu Baharia, Makcik Nina Rizan, Mama Fatimah, Ibu Marusah. InsyaAllah, tabarakallah ya. Jadi buaya kita sambung ayat yang ke-23. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah. Buaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu. Okey. Dan demi walaqad ni buaya. Tengok pada qad. Qad masuk pada fi'il madhi. Qad masuk pada fi'il madhi, dia akan memberi makna tahqiq ataupun takkid. Boleh kata tahqiq, boleh takkid boleh ya. Tahqiq maksudnya dia akan jadi penegas lah. Tahqiq dia akan jadi penegas. Jadi ra'a tu fi'il madhi. Walaqad ra'ahu. Ra'a tu fi'il madhi. Fi'il madhi ra'a, kita belajar kan. Ibu ra'a ni tadi baru belajar tadi. Ni fi'il madhi 3 huruf. Ra, hamzah, ya. Nampak huruf hamzah. Maka di sini dia ada hamzah. Tapi kita tengok pula pada huruf illah. Ada huruf illah kan? Maka ra'a ini kita panggil apa? Kita panggil dia bukan mahmus pada pasal ada huruf illah. Kita panggil dia sebagai naqis. Ra'a ni fi'il naqis. Fi'il naqis. Walaupun ada hamzah kita panggil fi'il naqis. Ra'a mudhari'nya yara. Ra'a mudhari'nya yara. Itu buayanya. Ataupun nak kata mahmus. Pasal ada huruf ilah kan. Ataupun nak kita panggil dia naqis ya. Ra'a dia
telah melihat. Ro'a sesungguhnya dia telah melihat. Hu-nya. Jadi boleh ro'a tu ada tak fa'il ni? Mana fa'il pada ro'a? Ro'a tu fa'ilnya dhamir huwa tersembunyi dalamnya. Ro'a dalamnya ada dhamir huwa sebagai fa'il tersembunyi mustatir ya. Kembali pada siapa agak-agak dhamir huwa pada ro'a? Telah melihat. Dia telah melihat. Siapa dia tu? Pada ro'a, dia pada ro'a itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dia ataupun baginda, tapi kalau nisbah pada Allah, nisbah pada Allah, betul Ibu Umi Ulia ya. Ro'a yara. Ro'a di sini adalah fi'il madhi, fa'ilnya dhamir huwa, kembali pada siapa? Kembali pada Nabi Muhammad SAW. Kan cerita pasal wa ma sahibukum bimajnun. Tak apa ibu. Kan ayat atas kita belajar kita baca wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahib kamu ini, saudara kamu ini orang gila. Siapa tu? Nabi Muhammad SAW. Maka di sini walaqad ra'a, sesungguhnya dia telah melihat. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW yang telah melihat. Baginda telah melihat siapa? Telah melihat hu. Jadi ibu, ro'a fi'il fa'il. Hu selepas ro'a tu jadi dhamir apa ibu? Dia jadi apa? Sebagai apa tu? Dhamir tu jadi apa? Dia dhamir masuk mutasil. Dia sebagai apa sekarang? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi kepada ro'a. Ro'a dia telah melihatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril AS. Malaikat Jibril alaihi salam. Kita adab kita, dia sebut nama para Rasul alaihi salam. Sebut nama malaikat alaihi salam. Nama Nabi SAW. Sahabat radhiyallahu anhu. Kan? Kalau lelaki radhiyallahu anhu, perempuan radhiyallahu anha. Begitu tak? InsyaAllah ibu ayah ya. Ay qad ra'a ra'ahu, dia telah melihatnya. Jibril AS. Bil ufuqil mubin. Bi ni kita terjemah di lah. Kita boleh terjemah di. Al ufuq. Ufuq ni kita pun terjemah ufuq. Ufuq ni macam mana? Ufuq ni kalau kita tengok macam matahari naik kan di hujung sana. Hujung saujana mata kita memandang di hujung sana matahari naik. Di ufuq timur. Matahari muncul di ufuq timur. Macam itulah ufuq tu. Kita nampak yang rata sejauh mata memandang. Itu ufuq. Okay. Al-Mubin yang jelas. Yang jelas. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsiran dia? Kita baca kitab tafsir Al-Munir ya, tafsir Al-Munir. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumuhi fid darin amin. Ay qad ra'a Muhammadun Jibrila ala suratihi al-asliyah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam rupa parasnya yang asli. Rupa paras yang asli. Ibu ayah, malaikat Jibril rupa paras asli dia. Kenapa sebut asli ni? Kerana ada juga malaikat Jibril datang jumpa Nabi dan para sahabat, tapi rupa paras dia menyamarlah, bertukar kepada seorang manusia. Ada tak? Siapa tahu kisah tu? Malaikat Jibril datang mengajar agama kepada Nabi dan para sahabat, tanya pasal iman, pasal Islam, pasal ihsan, pasal tanda-tanda kiamat, kan? Malaikat Jibril datang tapi dalam keadaan berupa seorang manusia yang sangat putih pakaian, sangat hitam rambut, tak nampak kesan-kesan orang yang berjalan jauh. Siapa pernah dengar hadis tu ibu ya? Itu ketika mana? Ketika kita belajar hadis ni memang kena belajar lah pasal hadis yang awal-awal kitab, kan? Pasal iman, pasal Islam, pasal ihsan, kan? Jadi ibu ayah, itu malaikat Jibril datang, tapi datang bukan dalam bentuk asal. Bukan bentuk asal. Dalam ayat ni, walaqad ra'ahu, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW telah melihatnya, Jibril AS, bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas, ataupun boleh terjemah kaki langit. Kaki langit kan, kaki langit di hujung sana tu, sejauh saujana mata memandang, itu kata ufuk tu ya.
Al-Mubin yang jelas. Dalam bentuk ala suratihi al-asliyah. Surahnya. Surah ni rupa paras yang asli. Rupa paras asli Malaikat Jibril alaihissalam, ibu ayah, ada sayap tak? Malaikat ada sayap tak? Malaikat ada sayap ya. Lahu sittu mi'ati janahin. Baginya ada 600 sayap. Maka Jibril alaihissalam dalam bentuk asli ada 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Dan saya pernah dengar Ustaz bagi tahu, satu sayap saja dia ada 300 sayap. 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Untuk Jibril alaihissalam menterbalikkan kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Kan sodomi itu kan. Kaum Nabi Lut yang homoseksual tu, dia gunakan hanya hujung sayap, satu sayap saja, hujung saja. Kita ni tak adalah macam ni, tapi kata hujung sayap. Satu sayap dan hujung sayap. Daripada 600 sayap, 300, dia gunakan satu saja, itu pun hujung sayap. Dia congkel, dan dia yang bawah bumi tu dia naik ke atas, yang atas diterbalikkan. Itu jadi laut kan. Ibu ayah, kaum Nabi Lut kan ditenggelamkan kan, diterbalikkan bumi kan. Itu Malaikat Jibril guna sebelah sayap, itu pun hujung aja. Besar tak Jibril alaihissalam, ibu ayah? Besar ke tak besar? Bahkan saya pernah baca Malaikat Jibril alaihissalam, seluruh air di lautan ini, kepala, kalau letak kat kepala dia pun tak tumpah. Seluruh air di lautan, di bumi, seluruh air di lautan, letak atas kepala dia pun tak tumpah. Besar Jibril alaihissalam dalam bentuk asal dia. Dan Nabi pernah nampak, fi matla'in, pada tempat, di mana Nabi tengok? Pada tempat terbit matahari. Tempat tu daripada tempat terbit matahari, matla'in, au ufuqi syamsil a'la min qibalil masyriq, ataupun di tempat yang mana matahari terbit daripada timur. Yalah. Matla' tu tempat terbit. Matahari terbit daripada timur. Kita boleh kata Nabi SAW melihat itu daripada sebelah timur lah. Bihaizu hasala lahu ilmun darariyun. Dari segi apa ibu ayah, Nabi tengok tu sekali, bila Nabi lihat saja, Nabi tahu ini bukan syaitan, ini malaikat Jibril. Dengan rupa paras yang begitu hebat, rupa parasnya begitu hebat, maka Nabi tahu ini malaikat Jibril alaihissalam. Bi'annahu malakun muqarrabun. Maka terhasil ilmu pada Nabi, pengetahuan pada Nabi, bila melihat Jibril dalam keadaan yang sebenar, Nabi tahu Allah Ta'ala bagi Nabi ini kecerdasan yang luar biasa. Nabi tahu ini bukan syaitan, ini betul-betul malaikat. Ini adalah malaikat. Yutma'annu linuzulihi bil wahyi, yang mana Nabi menjadi tenang dengan datangnya wahyu. Ini adalah ini selepas Nabi jumpa kali pertama. Kali pertama Nabi jumpa Jibril alaihissalam kat mana ibu ya? Kali pertama Nabi tengok malaikat Jibril kat mana? Ini kali kedua. Kali pertama dekat mana Nabi tengok malaikat Jibril? Dekat Gua Hira. Itu dah tengok kali pertama. Kali pertama tu masa tu ketakutan lagi. Ini dah kali kedua. Dan dah kenal malaikat Jibril alaihissalam, maka jadi tenanglah hati Nabi SAW untuk terima wahyu daripada Jibril alaihissalam. La syaitanun rajim. Dia Jibril alaihissalam bukan syaitan yang derajat. Dengan rupa paras yang begitu, ini bukan syaitan. Ini adalah malaikat. Wa hadza kama jaa fi suratin najmi. Ibu Umi Aulia kata, saya pernah dengar kuliah Ustaz siapa? Sayyidina Aisyah boleh kenal malaikat berwajah manusia, betul tak? Wallahu alam, saya tak tahu, di luar ilmu saya. Mungkin betul kalau ada, tapi di luar ilmu saya. Atas kejahilan saya, kekurangan saya tak tahu benda tu. Saya tak tahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha boleh kenal malaikat berupa manusia. Itu wallahu alam, saya tak pastilah. Ya, Ibu Mulia maaf ya. Okey. Wa hadza kama jaa fi suratin najmi, datang dalam surah An-Najm, firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Buat yang tengok surah An-Najm ayat 11 sampai 14. Okey, ada mengisahkan. Tengok sendirilah insya-Allah ya. Wa hadhihi ru'yatu ba'da ru'yatihi fi bad'il wahyi 'inda ghari Hira hina ra'ahu 'ala kursiyyin baina as-sama'i wal ardi fi suratihi. Ru'yah ataupun ru'yah ni Nabi melihat Jibril alaihissalam dengan mubaras asal. Ini adalah selepas baginda melihat Jibril di permulaan wahyu ketika berada di Gua Hira. Ketika itu baginda melihatnya di antara langit dengan bumi dalam bentuk asal dia. Jibril alaihissalam berada di antara langit dengan bumi, Jibril memenuhi langit bumi di segenap penjuru. Itu adalah kali pertama Nabi melihat. Lahu situ mi'ati janah. Dia ada 600 sayap. Okey. Yes. Dari goyangnya. Apa nak beritahu ayat 23 tadi? Sesungguhnya sahabat kamu ni, Nabi SAW ini, Muhammad ini, baginda telah melihat Jibril AS yang bawa wahyu ni. Yang kamu kata dia gila ni, dia tu tengok Jibril AS yang bawa wahyu. Bil ufuqul mubin, tengok di ufuk yang jelas nyata. Okey. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma dan tidaklah, ini manafir. Dan tidaklah. Huwa, dia, kalau nisbah pada Allah, dia lah terjemahnya, tapi nisbah pada kita baginda lah. Kalau kita kata baginda lah. Tapi dalam Quran terjemah mungkin terjemah dia. Quran terjemah saya terjemah apa ya. Ayat 25. Wa ma huwa ayat 24. Nampak? Kalau Quran terjemah dia dan dia yakni Muhammad. Tapi kalau kita memanggil Nabi Muhammad, kita panggil baginda lah ya. Okey. Dan tidaklah dia, yakni Nabi Muhammad SAW, alal ghaibi. Ala ni bila kita boleh terjemah terhadap lah, tak payah terjemah atas. Terhadap al-ghaibi, perkara ghaib. Perkara ghaib. Apa perkara ghaib? Nanti kita tengok tafsir dia ya. Bidhanin. Ba tu kita boleh kata ba tu ba zaidah, ba tambahan juga. Kita tengok pada ayat ni. Okey. Ba tu kita boleh kata ba zaidah, ba tambahan, tak payah terjemah ya. Dhanin. Dhanin. Apa dia makna dhanin? Ibu ya. Dhanin maknanya, okey, dhanin dia sering pada kat sini. Bibakhilin muqassirin bitta'lim wa tabligh. Dhanin ni maksudnya kedekut ilmu. Tak nak sampaikan betul-betul. Tak boleh macam tu. Kalau kita ada Allah pinjamkan sedikit pengetahuan, kita kena sampaikan betul-betul amanah. Itu caranya. Betul-betul amanah. Jadi ibu ayah bidhanin, dhanin ibu ayah. Nak cari apa dalam kamus? Cari apa dalam kamus? Dhanin, nak cari apa 3 kata dasarnya, huruf dasarnya? Ibu ayah. Dhanin. Boleh ibu ayah kita kongsikan apa dia? Dhanin. Dhad nun, betul. Dhad nun. Okey, kita cari sekejap kejap ya. Dhad nun sekejap. Okey, dia dhanin ini dia mudha'af ya, dia mudha'af, kita belajar tadi ya, mudha'af ada gandaan huruf kan, ini dia mudha'af. Fi'il madhinya dhanna, mudhari'nya yadhinnu. Mudhari'nya yadhinnu maksudnya kedekut. Dhanna yadhinnu. Dhanna yadhinnu maknanya kedekut, bakhil. Bakhil. Jadi Nabi SAW, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan tidaklah baginda terhadap perkara ghaib baginda kedekut.
Maksudnya apa yang Allah Ta'ala sampaikan pada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan sampaikan kepada kita. Baginda tidak simpan. Baginda bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatalah. Kan? Baginda tabligh, menyampaikan. Baginda bukan kitman, bukan menyembunyikan. Okay. Jadi buaya. Dhanin apa tadi? Dhanin orang yang kedekut. Ay laisa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, baca tafsirnya. Ay laisa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala ma anzalahu Allahu alaihi min al-wahyi wa khabari as-sama'i bi bakhilin muqassirin fi at-ta'lim wa at-tabligh. Maksudnya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda, baik wahyu ataupun perkhabaran dari langit, baginda tidaklah bakhil, baginda tidak kedekut. Muqassirin, baginda tidak orang yang meremeh-remehkan, tidak acuh, bukannya acuh tak acuh, fit ta'lim wa tabligh, pada mengajar dan juga menyampaikan. Baginda sampaikan sungguh-sungguh. Bal yu'allimu al-khalqa kalam Allah, bahkan baginda mengajarkan seluruh makhluk, bukan manusia saja, seluruh makhluk akan kalam Allah, firman Allah. Wa ahkamahu duna ayyi intiqasin, ada segala hukum ahkam yang Allah Ta'ala sampaikan, yang Allah Ta'ala perintahkan baginda sampaikan, min ghairin tiqas, tanpa sebarang kekurangan. Baginda apa yang Allah sampaikan, itu yang baginda sampaikan kepada kita. Wa huwa thiqatun mu'tamanun la ya'ti bi syai'in min 'indi nafsi. Dan baginda SAW adalah seorang yang terpercaya, yang siqah, yang terpercaya. Mu'taman, lagi amanah, jujur. La ya'ti bi syai'in, baginda tak membawa apa saja, tidak mendatangkan sebarang ilmu min 'indi nafsi, dari diri baginda. Apa yang Allah ajar pada baginda, itu yang baginda sampaikan pada umat. Begitu juga pada kita, ibu ya, kalau kita Allah amanahkan untuk mengajar agama, apa yang kita belajar, ambil dari kitab, itu kita sampaikan. Maaf ibu ayah ya, maaf ibu ayah, kalau apa ni ada anak-anak ibu ayah jadi ustaz ke apa ke, ini pesan daripada guru-guru saya juga. Kalau kita mengajar, untuk mengajar tafsir, pastikan kelas tu betul-betul kelas tafsir. Maksudnya selepas daripada kelas, yang hadir kelas dapat manfaat daripada tafsir ayat tadi. Bukan kelas tafsir, tapi tafsirnya 5 minit, 10 minit, yang panjangnya cerita pasal itu, cerita pasal, maaf saya kata, cerita pasal politik lah, cerita pasal itulah, inilah, pasal artis lah, yang tak ada kena dengan tafsir tu, akan ditanya akhirat nanti. Sangat-sangat kena jaga benda ni. Kalau kita kata itu kelas tafsir, pastikan lepas habis kelas, yang datang tu dapat manfaat daripada ayat yang kita bincangkan. Itu nama tafsir, kelas tafsir. Boleh buaya kalau ibu ayah ada anak ke, menantu ke, tolong-tolong. InsyaAllah ibu ayahnya. Kenapa? Kerana itu amanah. Kita ikut sifat Nabi je. Ikut sifat Nabi. Nabi ni, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tidaklah baginda atas perkara ghaib ini, baginda menyembunyikan. Baginda kedekut. Baginda sampaikan semua. La yubaddilu wa la yughayyiru ayya harfin aw ma'nan fihi. Tidaklah baginda menukar ataupun mengubah sebarang huruf ataupun sebarang makna pada apa yang telah Allah wahyukan pada baginda. Itu yang Allah wahyukan, itu yang baginda sampaikan. Hatta ibu ayah nampak tak dalam Quran, ada tak ayat-ayat yang menegur Nabi? Ada tak dalam Quran ayat-ayat yang menegur Nabi? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah tegur Nabi, abasa wa tawalla. Dia masam muka dan berpaling. Siapa yang masam muka? Nabi bermasam muka. Tapi itu tak dosa. Biasalah.
Kalau kita terganggu dengan orang, kita akan dari muka kita jadi macam masam lah. Tak seronok lah, kenapa ganggu ni. Tapi rupanya perbuatan Nabi itu salah. Allah tegur, kalaulah Nabi tak jujur, Nabi tak tak suruh kita hafal ayat tu. Nabi sembunyikan, malu aku nanti. Tak, Nabi seorang yang jujur. Jujur dan bagi dia tidak menyembunyikan apa-apa ilmu daripada Allah. Hatta ayat Quran itu menegur Nabi pun Nabi sampaikan pada umat. Jelas tak ibu ayah semua insya-Allah? Okey. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nampak tadi ayat sebelumnya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tidaklah dia terhadap perkara ghaib bidhanin, bakhil. Ayat seterusnya wa ma huwa juga, dan tidaklah dia. Tapi di sini tengok pada konteks ayat. Dan tidaklah dia itu kata-kata syaitan yang direjam. Apa dia tu apa pula ni boy? Dan tidaklah dia di sini, dia ni apa pula? Ia ni apa pula? Tadi dia, huwa terjemah dia Nabi Muhammad. Di sini wa ma huwa, dan tidaklah dia ataupun dia. Mana kembalinya? Kembali kepada Al-Quran, kitab Al-Quran. Dan tidaklah huwa, ia yakni Al-Quran itu biqauli, ba tu tak payah terjemah. Dan tidaklah ia biqauli, kata-kata, perkataan syaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita Al-Quran kita baca ni yang dibawa oleh Nabi SAW, bukanlah kata-kata daripada syaitan yang direjam. Syaitan yang direjam. Okey. Ibu ayah. Okey. Kejap. Untuk perkataan syaitan, sajalah kita ulang lagi. Untuk perkataan syaitan ibu ayah, nak cari huruf apa dalam kamus? Nak cari huruf apa dalam kamus? Perkataan syaitan. Agak-agak ibu ayah cari huruf apa ni? Syaitan nak cari huruf apa? Apa 3 huruf asalnya? Shin, Ta, Nun. Okey. Ayuhab kata Shin, Ta, Nun. Betul ke ibu ayah yang lain? Macam Shin, Ta, Nun juga ibu Asimah ya. Okey. Betul ke tu? Shin, Ta, Nun. Kita tengok. Betul. Daripada syaitana yashtunu. Okey. Kenapa nama syaitan dipanggil syaitan ya? Daripada syaitana yashtunu. Syaitana yashtunu maksudnya jauh. Jauh. Ya. Syaitana yashtunu maksudnya jauh. Syaitan yang sangat jauh daripada rahmat Allah. Syaitan ini adalah diberikan gelaran kepada makhluk yang sangat jauh daripada rahmat Allah. Ini syaitan. Syaitan ni ada minal jinnati wal nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada syaitan namanya Al-Khannas. Al-Khannas ni dia suka mendatangkan was-was. Ya, yang tersembunyi di hati manusia daripada golongan jin dan manusia, syaitan. Jadi buaya, kenapa dia panggil syaitan itu sebagai syaitan? Daripada syaitana, fi'il madhinya syaitana, telah jauh. Syaitana yashtunu. Syaitan maksudnya makhluk yang jauh daripada rahmat Allah. Okay. Siapa baru tahu syaitan itu daripada siapa yang baru tahu syaitan itu maknanya jauh, asal maksudnya syaitana maksudnya jauh. Jadi syaitan je lah, syaitan kan. Syaitan tu daripada syaitana. Syaitana maksudnya jauh. Jauh apa? Jauh dari rahmat Allah. Boleh boyah ya insya-Allah. Okay. Jadi boyah nak tanya, sama tak kalau kita duduk kelas betul-betul ke depan, walaupun ini online tapi ibu-ibu memang betul-betul buka Quran, sama tak dengar betul-betul ke depan dengan dengar ulangan? Sama ke tidak? Jawapannya pada saya tak sama. Memang kalau ibu ayah dengar ulangan pun, ibu ayah boleh dengar seluruhnya, tapi tak sama rasanya dengan dengar betul-betul live begini. Ibu ayah tak boleh interact. Lepas tu ibu ayah macam sikit-sikit macam nak skip. Betul tak? Kan?
Sikit-sikit nak skip, nak forward nak tu kan. Tapi kalau dengar macam ni, nak forward macam mana lah. Jadi kena dengar betul-betul. Kalau ibu ayah dengar balik, betul tak ada disiplin. Kalau ibu ayah dengar balik dengar balik, mungkin ibu skip, maka perbincangan syaitanah ni terlepas. Jadi kalau live begini, ibu ayah tak terlepas. Ya. Syaitanah yashtunu, datanglah perkataan syaitan. Syaitan maksudnya yang jauh. Maka Al-Quran ini bukanlah perkataan syaitan, makhluk yang bernama syaitan. Rajim. Syaitanir rajim. Okey. Syaitanir rajim. Rajim. Rajim tu daripada rajama. Rajama yarjumu. Rajama yarjumu rajim atas wazan fa'il yang direjam. Ibu ayah kadang-kadang atau wazan fa'il tapi maksudnya maf'ul. Macam ni rajim, rajim. Fa'il tapi maknanya maf'ul. Rajim maksudnya maf'ul yang direjam. Syaitan yang direjam. Kenapa syaitan yang direjam ibu ayah? Kenapa syaitan yang direjam? Kerana dulu syaitan dia nak dengar perkhabaran langit, maka direjam dengan taib bintang. Direjam dengan taib bintang lah. Direjam. Maka sebelum Nabi SAW lahir, syaitan boleh dengar perkhabaran yang dibincangkan oleh para malaikat di langit. Dia dengar dan dia bawa turun. Dia bagi tahu pula pada dukun-dukun kat bumi ni. Tapi bila hari pertama baginda SAW lahir, antara mukjizat baginda, hari pertama lahir, antara keistimewaan baginda, apa yang berlaku ibu ayah? Hari pertama lahir saja, bermulalah syaitan tak boleh lagi dengar perkhabaran langit. Nak naik atas saja, kena sambar petir. Kan ibu ayah? Itu rajim, direjam dengan petir. Rajim yang direjam, daripada rajam. Ibu ayah, kalau rejam ni baling pelan-pelan ke baling dengan lembut? Baling kuat. Rejam ni baling macam tu ke macam ni? Tu. Baling dengan kuat lah. Rejam. Rejam tu. Kalau macam ni lontar. Kan? Lontar. Ibu ayah, kita panggil lontar lembing ke rejam lembing. Sukan tu rejam ke lontar lembing? Rejam lembing kan? Betul? Rejam lembing kan? Betul? Takut saya silap. Betul ya, rejam ya. Nampak? Dia akan baling. Dia nak berlari dengan laju dan dia baling sekut hati. Tapi kalau lontar peluru, lontar macam ni yang lontar. Itu kan? Tolak tangan je. Beza. Jadi kalau rejam, baling kuat-kuat. Syaitan dirajim, syaitan yang direjam. Kalau direjam ni maksudnya tak elok lah. Okey, ibu ayah. Jadi bukti dalam Al-Quran itu perkataan syaitan yang direjam. Ai wa mal Qur'anu biqauli syaitanin yastariqus sam'a. Okey, Al-Quran itu bukanlah perkataan daripada syaitan yang sifatnya suka nak mencuri dengar khabar langit sebelum ni. Marjumun bisyahbi. Direjam dengan bisyihabi. Dengan apa syihab ni, dengan tak bintang. Tak tahu terjemah dia apa. Dengan tak bintang ke dengan apa, tapi dengan ni lah, dengan kepanasan bintang-bintang tu lah. Okey. Fal Quran laisa bi sya'rin wala kahanatin. Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran bukan syair. Kahanan ni apa terjemahnya? Lupa lah. Kama qalat Quraisyun. Sebagaimana kata orang Quraisy. Orang Quraisy kata Al-Quran ini adalah syair. Sebenarnya ibu ayah, mereka tahu itu bukan syair. Mereka tahu itu bukan syair. Mereka tahu, ibu ayah, bayangkan Al-Quran ini hatta turun ayat Yasin ataupun Alif Lam Mim, hatta Nun, ibu ayah, Nun. Surah Qalam mula dengan Nun. Nun saja pun orang Arab Quraisy, bukan orang Arab yang lain, orang Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy adalah orang Arab yang sangat hebat bahasa Arab, sangat tinggi bahasa Arab. Hingga kan ibu ayah, rujukan kita bahasa Arab ni, rujukan untuk bahasa Arab, pertama sekali Al-Quran, yang kedua bukan hadis, yang kedua syair Arab.
rujukan ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu bahasa Arab ibu ayah. Pertama adalah Al-Quran, bahasa Al-Quran. Yang kedua bukan hadis, yang kedua diambil daripada syair-syair Arab, Arab Quraisy. Hebat tak syair mereka? Sangat hebat. Hingga kan pada masa tu di pasar-pasar ada satu tempat yang ditinggikan di pasar, dan para penyair yang hebat-hebat akan naik di situ dan akan bersyair. Syair yang paling hebat, syair yang memuji-muji orang-orang kaya, syair itu memang hebat. Sekali syair dapat bayaran, Masya Allah, tabarakallah. Macam kita sekarang penyanyi lah, kan? Nyanyi 2-3 lagu, 50,000. Macam orang penyanyi yang terkenal ke apa kan, 1-2 lagu dekat 50,000. Wallah alam, saya tak tahulah, mungkin ada lah. Pasal yang bawah-bawah ni pun 5,000, 6,000, 2 lagu. Yang atas-atas tu mungkin 50,000, kan? Nasib baik saya tak jadi penyanyi. Kalau tak dah kaya dah nanya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi orang Quraisy kata apa? Orang Quraisy kata Nabi tukang syair. Tapi Nabi bukan penyair. Nabi bukan penyair dalam Quran ini bukan syair. Kalau Quran ini syair, mereka tahu itu syair. Tapi Quran bukan syair hingga kan bila mana-mana ayat Quran, hatta nun sekalipun boleh menyebabkan orang Arab Quraisy ni terpinga-pinga. Dan mereka kata ini bukan kata Muhammad ni sebenarnya. Tapi mereka dah tak ada point. Mereka dah tak ada point. Lalu mereka dah tak ada point. Mereka cakap jugalah. Mereka cakap jugalah yang Quran ini syair dan Nabi Muhammad adalah penyair. Sedangkan mereka tahu itu salah. Quran bukan syair, Nabi Muhammad bukan penyair. Jelas ibu ayah semua, insya-Allah. Hadza ka qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. Firman Allah Ta'ala surah Asy-Syu'ara, dan tidaklah Al-Quran ini diturunkan oleh syaitan, dan syaitan ini memang tak layak dan mereka tak mampu untuk memikul Al-Quran. Sesungguhnya mereka sendiri daripada mendengar Al-Quran itu pun la ma'zulun. Tak apa ibu. Tak apa, insya-Allah. Okey. Mereka tak mampu nak dengar Quran dekat langit pun mereka dah tak mampu dah. Jadi boya bukan dibawa oleh syaitan. Jadi wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Las fa aina tazhabun? Fa aina tazhabun? Okey. Jadi boya contoh, bismillah. Satu orang dia ada buat salah. Dan ada orang lain datang membawa bukti-bukti kesalahan, dan bukti itu bukti yang sahih. Bukti yang sahih. Ada kamera, ada rakaman ke, biasanya rakaman video lah kan. Bukti itu dah sahih. Dan pakar kata bukan edit. Contoh macam tu. Jadi apa kita kata pada dia? Mana kamu nak lari? Kamu nak lari mana? Bukti jelas. Bukti jelas kamu nak lari mana. Kamu kenapa tak nak terima lagi? Jadi kalau konteks ayat ni bukti dah jelas. Al-Quran bukan daripada Nabi SAW. Al-Quran adalah datang daripada Allah perantara malaikat Jibril AS. Apa buktinya lagi? Bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat hebat, bukan syair. Dan mereka tuduh syair itu kerana terpaksa. Orang Arab Quraisy tahu tak Quran memang Quran daripada Allah? Tahu tak Nabi itu memang Nabi? Tahu ke tak tahu ibu? Orang Arab Quraisy sebenarnya mereka tahu ke tak tahu? Sebenarnya mereka tahu. Mereka tahu Nabi itu memang Nabi, Al-Quran memang benar. Tapi kenapa mereka tak beriman? Sombong. Jadi Allah sebab apa? Fa aina tazhabun? Okey. Fa aina, maka ke manakah tazhabun kamu semua nak pergi? Kamu semua nak pergi mana wahai orang kafir Quraisy? Bukti dah jelas Al-Quran ini memang datang daripada Allah perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kamu kata Jibril alaihissalam tu anak perempuan Allah, wala ayazubillah. Orang Quraisy kata malaikat Jibril anak perempuan Allah. Pada malaikat itu anak perempuan Allah. Wal ayazubillah.
Kan? Bukti dah jelas. Tafsiran dia, ayyu tariqin taslakuna. Mana lagi jalan kamu nak pergi ni? Okey. Ubayyinu min hadhihi at-tariqati allati qad bayyantu lakum. Aku apa ni? Okey, maaf. Ayyu tariqin taslakunahu abyanu. Isim tafdil. Abyanu. Ada ke jalan yang lebih jelas lagi? Saya dah terangkan, kata Nabi Muhammad pada mereka, aku dah terangkan sejelas-jelasnya. Ada ke jalan yang lebih jelas lagi? Kamu nak pergi mana ni? Ayyu tariqin taslakuna abyanu. Ada ke jalan yang kamu nak cari ni, yang kamu nak tempuh ni, yang lebih jelas? Min hadhihi tariqati. Daripada jalan ini. Allati qad bayyantu lakum. Yang telah aku jelaskan pada kamu semua, wahai kafir Quraisy. Nabi Muhammad berkata, aku dah terangkan sejelas-jelasnya. Ada jalan lain ke? Fa aina tadhhabun? Kamu nak pergi mana? Wa aina tadhhabu uqulukum fi takdzibikum bihadzal Qur'an ma'a zuhurihi wa wuduhihi wa bayani kaunihi haqqan min indillahi ta'ala. Mana pergi akal kamu semua? Akal kamu semua pergi mana? Kenapa kamu mendustakan Quran ni? Kamu semua mendustakan Al-Quran sedangkan kamu tahu Quran tu bukan daripada aku bukan tukang syair. Kamu tahu kebenaran Al-Quran. Allah turunkan firman Alif Lam Mim saja pun Allah cabar balas satu saja ayat yang menyamai Quran. Kamu tak dapat balas, Allah cabar. Kamu tahu itu memang Quran, tapi kamu ni nak pergi mana sebenarnya ni? Ma'azuhuri, dengan zahir, jelas. Wa wuduhihi, nyata. Wa bayani kaunihi haqqan min indillahi ta'ala. Dan bayan dan terang nyata. Al-Quran ini adalah benar daripada Allah Ta'ala. Dah terang nyata. Quran itu benar daripada Allah. Mana kamu semua nak lari ni? Kamu nak ikut jalan mana ni? Jelas tak ibu ayah? Dia nampak tak? Bila kata fa'aina tadhhabun itu, nampak tak di situ macam ada nada, macam ni ya? Macam bukan kecewa tapi macam tak puas hati, lebih macam mempertikaikan mereka lah. Kamu ni dah terang depan mata dah, aku dah bawa macam-macam dah. Kamu nak pergi mana ni? Kenapa tak nak ikut lagi? Macam tu. Bukan Nabi kecewa, kan? Tapi, yalah, kita dah buat bukti jelas nyata, tak nak percaya juga. Apa ibu rasa? Ibu dah buat bukti dah. Dah buat bukti jelas nyata. Tapi orang tak nak percaya cakap ibu. Ibu rasa macam mana? Rasa macam sedih tak? Sedih, rasa sekian lah. Jadi itu emosi dia. Fa'aina tadhhabun. Pasal tu lah ibu ayah, bila kita baca Quran kadang-kadang kita boleh kehairanan ibu ya. Kita boleh sedih. Pasal apa? Pasal kita memahami. Contoh kita baca balik ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. Kamu semua nak pergi mana? Boleh dapat tak manfaat pada kelas pagi ni? InsyaAllah harap dapat manfaatnya. Dan ibu-ibu ayah kita sama-sama amalkan. Mudah-mudahan bertambah cinta saya dan ibu ayah kepada Nabi SAW. Biarlah kita baca kisah orang Arab Quraisy, mereka tolak Nabi. Kita ni kita sayang Nabi sungguh-sungguh ibu ayah. Sayang sungguh-sungguh. Selawat. Ibu ayah, semua amal-amal lain kalau riak Allah Ta'ala tak terima. Tapi kalau selawat, ulama beritahu selawat kita riak sekalipun Allah Ta'ala terima. Selawat satu-satunya amalan, walaupun dibuat dengan riak sekalipun dapat Allah Ta'ala terima amal tu. Dikira ikhlas juga. Walaupun kita buat dengan selawat, tunjuk pada orang, kita selawatkan, Allah terima. InsyaAllah ibu setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ayah, cuma satu sedikit permintaan saya Ibu Ayah. Minta Ibu Ayah buat doa khusus untuk saya, sebut nama saya ya. Sebut nama saya Ahmad Kamil bin Mu'alla. Doakan Allah bagi kesihatan kepada saya. Dah lama dah batuk kan. Allah bagi kesihatan kepada saya sihat dan boleh umur dipanjangkan dalam ketaatan insya-Allah Ibu Ayah. Doakan saya insya-Allah ya. Kalau boleh buat sembahyang hajat untuk saya. Boleh ya insya-Allah. Okey. Tutup tasbih dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.